Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 97, petok bawah sekali. Muka surat 97, petok bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa yaskuta atau pada kata an yuqaddima. Wa yaskuta ay wa yundabu lidakhilil khala. An yaskuta hala khuruji kharijin walau an ghairi zikrin wa fi ghairi halil khuruji an zikrin. Dan di saat begitu je, wa yaskuta, dan disunatkan bagi orang yang masuk tandas bahawa yaskuta diam, sunat diam. Dan di saat kotoran sedang keluar, di saat kotoran sedang keluar, hak depan ke hak belakang ke tak kira lah. Apa dia ni? Saat tengah-tengah kencing dan tengah-tengah berak lah. Dan di saat kotoran sedang keluar, hendaklah, yakni sunatlah diam 1000 bahasa. Ni terjemah dia. Diam 1000 bahasa. Bukan 100 bahasa ni, 1000 bahasa diam. Sama sekali tidak berucap, tak bercakap, sekalipun bukan zikir. Sedang-sedang keluar kotoran tu sunat diam. Sekalipun sunat diam, sekalipun bukan berzikir pun, nak bercakap dengan orang, sunat diam. Sunat diam. Dan kalau di luar saat tersebut, dalam tandas, tapi masa tu tak keluar lagi ataupun sudah dah keluar kotoran tu, hendaklah meninggalkan zikir saja. Faham tak ayat kita? Ini bicara adab. Adab ketika qada hajah. Adab ketika qada hajah, yang mana kebanyakan adabnya adalah sunat. Kebanyakan adab ketika qada hajah hukumnya adalah sunat. Ini sambungan adab yang disunatkan. Ketika keluar kotoran, disunatkan diam. Disunatkan diam, sekalipun bukan berzikir pun, hanya bercakap bersembang dalam telefon je, diam, sunat diam. Bercakap tu hukumnya adalah makruh. Bercakap tu hukumnya adalah makruh. Mana bukan berzikir pun, hanya bercakap saja, sunat diam.
walaupun masa keluar najis itu, keluar kotoran, bukan berzikir sekalipun. Dan sunat diam pada ketika bukan tengah keluar, sebelum ataupun selepas siap dah. Sunat diam daripada zikir. Cakap lain tak apa. Gitu. Ni hak dalam kitab Fathul Mu'in ni. Hak dalam kitab Fathul Mu'in dia bagi dua. Dia bagi satunya sedang qada hajat. Satunya selepas daripada bukan sedang qada hajat, bukan sedang keluar najis tu. Dia bagi dua. Jadi kalau sedang qada hajat, cakap biasa pun jangan, sunat diam, makruh berkata-kata. Kalau sedang kalau bukan sedang qada hajat, bercakap biasa tak apa, berzikir je makruh. Kalau sedang qada hajat, bercakap saja pun makruh dah, berzikir lagilah makruh. Dia bagi dua. Faham tak ni? Ini dalam Fathul Mu'in ni. Ini dalam Fathul Mu'in. Masuk tanda. Belum lagi qada hajah. Belum berok, belum kecing lah ni. Orang pun telefon panggilan masuk. Dia pun jawab. Saya ni tengah-tengah jawab ni, nanti saya berhenti tak jawab ni. Sebab apa gitu? Ni dalam tanda ni. Cuma tak keluar lagi. Saya dulu sementara. Saya sembang dengan awak. Berhenti kejap. Sebab nak keluar dah ni. Kena kamu. Lama tu bunyi debung jatuh dalam air. Apa orang kata? Sudah dah keluar. Sudah dah boleh bercakap semula. Tak habis lagi ni. Nanti keluar lain pula. Jadi gitu. Maknanya, kalau bukan ketika dah hajat, tidak dimakruhkan berkata-kata. Yang dimakruhkan berkata-kata adalah ketika dah hajat. Kalau tidak qada hajat, sebelum ataupun selepas, hanya dimakruhkan berzikir saja. Tak ada tu. Satunya bercakap, satunya berzikir. Berzikir tak boleh. Makruh, sunat diam daripada zikir. Kalau berzikir hukumnya makruh semata-mata dalam tanda. Semata-mata dalam tanda. Semata-mata dalam tanda, makruh berzikir. Sunat diam. Adapun berkata-kata dalam tanda, sunat diam, makruh berkata-kata ketika sedang keluar kotoran. Sebelum keluar kotoran, selepas keluar kotoran, tidak dimakruhkan berkata-kata. Adapun berzikir dengan semata-mata masuk tanda, makruh berzikir. Ini adalah kitab Fathul Mu'in. Adapun dalam kitab I'anatul Talibin, fal mu'tamadu al-qarahatu hala qada'i hajatihi wa qablihi wa qablahu wa ba'dahu li'annal adaba lil mahalli. Maka yang muktamad, makruh berkata-kata sama telah berzikir ketika qada hajah, dan sebelum qada hajah, dan selepas qada hajah. Kerana adab ni, sunat diam ni lil mahalli, tempat tu tanda, bukan tempat berkata-kata. Adab dengan bahawa sunat diam bukan kerana sedang qada hajah, tetapi kerana kamu berada di dalam tanda. Mana makruh berkata-kata ketika qada hajah, sebelum qada hajah, selepas qada hajah, makruh semata-mata sunat diam. Sebab li'annal adaba lil mahalli, adab sunat diam, makruh berkata-kata bagi tempat. Apa tempat? Kamu dalam tanda, bukan tempat berkata-kata. Itu pandangan yang muktamad.
Fatma'innin dak. Masuk tandas makruh berzikir. Masuk tandas makruh berzikir. Masuk tandas tu kerana nak ambil barang ke, kerana nak baiki tandas ke, itu bukan tempat berzikir. Adapun berkata-kata dimakruhkan hanya ketika sedang qada hajat, tidak makruh sebelum, tidak makruh selepas. Faham tak? Dia hak makruh adab tandah ni hanya zikir. Makruh adab bahawa tidak berkata-kata hanya ketika sedang keluar kotoran. Mana? Mana ilmu ni? Berok hari-hari daripada lah ceritalah lama mana berok ni. Adab tahu ke tak ni? Adab ni tak kita fahamnya masuk tandas tak ada cakap lalu dah tau. Itu muktamad. Itu muktamad. Masuk tandas je sunat diam, makruh berkata-kata. Bukan berzikir ni. Berzikir sama telau lah. Berkata-kata semata-mata. Berkata-kata. Dia makruh ni walaupun dia membaca Al-Quran dalam tanda. Baik. Tidak sihat tu. Dalam tanda. Baca Quran. Tu tak apa nak betul tu. Gila lah tu. Kalau kita duduk sebelah tengok dia baca Quran, memang gila lah tu. Haram ke tak? Tidak. Walaupun baca Quran sekalipun, hukumnya makruh. Tidak dihukumkan haram. Walaupun pandangan Imam Azra'i mengatakan haram, itu pandangan Ta'if. Imam Tamak makruh walaupun membaca Al-Quran. Ya, yang kita fahamnya betul dah tu. Kalau kita faham tu, masuk tandas saja, kita pun diam. Zikir memang kita tahu dok tu dok langsung, zikir dok langsung. Hak berkata-kata ni dok juga. Walaupun bukan ketika qada hajat. Walaupun bukan ketika qada hajat. Mana kita takkan berkata-kata. Hak bunyi dalam tandas tu, hak berkata-kata tu, hak tu mustahab sangat dah tu. Dah sakit perut sangat. Panggilan telefon tu pula, memanglah. Memang kena jawab. Memang kena jawab. Itu bunyi dah tandas tu. Mana bukan cakap perkara yang simple-simple dak lah. Mana kalau masuk panggilan, kawan, ni tak ada benda ni, nak ajak minum air je ni. Awak tak jawab. Dah jawab ni memang tak boleh. Tak boleh. Itu memang mustahak sangat. Kita ternanti-nanti panggilan, tapi terpaksa masuk tandas, sakit perut. Gitu je lah. Hukumnya atas pandangan muktamad makruh walaupun bukan ketika keluar kotoran. Pada tak boleh kan? Dah panggilan masuk, sekejap. Sekejap. Mana bercakap bukan masa sedang keluar kotoran, maka tidak makruh pandangan tak. Tapi tak apalah. Tapi kalau tengah keluar pun nak macam mana lagi dah? Macam mana lagi dah? Sebab itulah kalaulah zikir tidaklah dalam tandas ni. Tapi kita bersing dalam tandas. Kita bersing dalam tandas. Kita disunatkan alhamdulillah. Tapi kita dalam tandas ni, maka kita pun zikir alhamdulillah dengan hati. Zikir dengan hati. Alhamdulillah dengan hati. Itu dapat pahala. Tak, sekarang ni gini, zikir dalam hati dapat pahala sentiasa. Tetapi yang kita bicara sekarang zikir lisan, zikir zahir. Bila zikir lisan, zikir zahir,
Dia kena keluar suara, kena dengar di telinga. Faham tak ni? Kena keluar suara, kena dengar di telinga. Jadi alhamdulillah yang disunatkan selepas bersing ni, itu adalah zikir lisan, zikir zahir. Kalau jawab dengan hati tidak boleh pahala. Pahala zikir hati, hak tu barang kita bicara hak ni hak zikir hak zahir. Zikir zahir dia kena baca, kena sebut, kena kata dan keluar bunyi dengar di telinga. Faham? Hak kata zikir qalbi itu bicara lain, kita bicara zikir zahir. Hak disunatkan kita berzikir serta keluar suara dengar di telinga, termasuk alhamdulillah ni. Kalau kita bersih bukan dalam tanda, kita pun alhamdulillah di hati, tak akan boleh pahala. Hak hati berzikir itu sepanjang masa boleh pahala. Dan kita bicara hak zikir lisan, sunat jawab, sunat kata alhamdulillah, bila bersih ni tak akan dapat pahala. Melainkan dalam tanda, melainkan tanda. Bila bersih saja alhamdulillah hati, boleh pahala seperti kata dengan lidah. Faham tak tu? Kan kita amalan kita ni kan semuanya zahir belaka. Hak hati tu hak hati lah. Hak ni kita dalam semayang. Semayang tu zikir. Dalam semayang bacaan rukun ke, bacaan sunat ke, bacaan dia kena dengar di telinga. Bacaan rukun wajib dengar di telinga. Jangan bisik. Pada bisik, bisik ni keluar suara ke tak? Bisik keluar suara tak? Ke tak keluar suara? Bisik tak keluar suara ke? Kita pergi telinga dia tu kan, kita pun bisik, tak keluar suara. Keluar suara. Bukan bisik, bergerak bibir mulut, suara tak bunyi. Tu. Kalau bisik keluar suara yang perlahan. Dengan bahawa bergerak bibir mulut, suara tak keluar. Kalau rukun kauli tak sah semayang. Kalau sunat kauli, sunat bacaan, sama ada sunat kauli aba'ad, kunut tasyuk awal, sama ada sunat kauli hay'ah, doa titah apa semua tu, tak dengar di telinga, maka tak dapat pahala. Sebab itu semua amal zahir belaka. Sudah semayang, bacaan wirid lepas semayang, semuanya amal zahir. Bukan zikir qalbi, semuanya bacaan wirid. Bila sebut kata bacaan, li'anal qira'ah bi isma'in nafsi. Bacaan dia kena dengar diri dia. Jadi lepas semayang istighfar ke apa ke, dia kena dengar di telinga. Jangan duk menung, lepas tu bibir mulut gerak, suara tak keluar, tak dapat pahala bacaan wirid selepas solat. Takkan dapat. Sebab itu zikir lisan, zikir zahir, bukan zikir qalbi. Kita subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali ataupun 34 kali. 100 kali tu duduk di telinga belaka ni, dengar di telinga belaka ni, baru dapat kelebihan hak 1 kali. Kena dengar di telinga belaka, bukan peseng subhanallah ni buat, tak tahu kan? Cukup alhamdulillah, cukup bibir mulut je. Cukup tu kok Allahu Akbar. Betul? Ada ni. Dah jumpa masjid amal gitu. Suka dah kadang. Lepas tu dibalau pula dengan Tok Iman. Tok Iman seorang lagi tu subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suti-suti dengar di telinga. Dia pun tanya kawan dia tu, kamu ni berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah kuat belaka ni, kuat sikit pada Tok Iman. Kamu pakai hadis mana? Dia tanya hadis lalu lah orang sekarang kan. Kawan ni tak kerti hadis, dia tak kerti orang tua ni. Dia pun tanya mula, dah kamu tu subhanallah sekali kuat, lepas tu senyap, alhamdulillah sekali kuat, lepas tu senyap. Kejut orang masa mu kuat. Allahu Akbar sekali kuat, mu pakai hadis mana? Tak jawab kawan tu.
Jawab. Dia tanya hati, kau ni tak ada jawab. Dia tanya belum. Dah subhanallah, sekali kuat. Lepas tu bunyi apa tak tahu lah. Bunyi bunyi tu. Bunyi apa ke? Alhamdulillah. Bunyi. Apa benda dia buat tak tahulah. Ni, satu kali tu kena dengar suti-suti di telinga. Kuat sedikit itu tu imam. Supaya jadi sekata ramai-ramai. Dia wirid ni sunat perlahan, bukan sunat kuat, kuat asal. Perlahan mana apa? Dengar di telinga, dengar di telinga. Itu perlahan. Kuat, nyaring latah orang ramai dengar. Tapi nak ceritanya, itu zikir lisan. Termasuk bersing, alhamdulillah, itu zikir lisan. Kena kata di mulut, kena dengar di telinga. Kalau kata di hati tak boleh pahala. Malaikat ni duduk dalam tandah, bersing alhamdulillah dengan hati, dapat pahala sebagaimana alhamdulillah dengan lidah. Dan sebab dia berada dalam tanda alhamdulillah, dengar di telinga, hukumnya adalah makruh. Ini bicara adab ketika berada di dalam tandas. Tandas 2 minggu dah tandas. Cukup lah. 2 minggu dah tandas. Apa dia tandas? Kemudian 2 minggu tandas tu saya sudah beritahu. Hammam bilik mandi, bukan tandas. Tiba-tiba di hammam, hammam, mim tu tasydid. Hammam itu merpati. Kalau tak ada tasydid atas mim. Hammam bilik mandi. Kalau hammam, bilik mandi, tak makruh ni, tak makruh. Tak makruh berzikir. Diriwayatkan bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu dakhala al-hammam faqala la ilaha illallah. Abu Hurairah masuk bilik mandi, Abu Hurairah kata la ilaha illallah. Jadi bilik mandi tidak dimakruhkan berzikir. Cuma ada setengah pandangan tidak mengapa berzikir dalam bilik mandi lil mustatir, bagi orang yang menutup aurah. Itu pada setengah pandangan lah. Dia kata kalau tidak menutup aurah, telanjang bulat berzikir, dia kata kurang adab di situ. Tapi bukan kerana bilik mandi, kerana situasi dia. Kerana situasi dia. Pindah ceritanya, tempat mandi tidak dimakruhkan berkata-kata, tidak dimakruhkan berzikir. Manakala orang azan, jawab pada ni. Kalau bersing, alhamdulillah, biar keluar suara. Ibad dalam bilik mandi. Kemudian 2 minggu tu saya sebut bab bilik mandi ni. Bilik mandi bukan tempat untuk qada hajah. Tiba-tiba macam mana kalau orang kencing bilik mandi? Kencing bilik mandi sekalipun tidak akan dihukumkan tandas. Saya sudah sebut 2 kali, minggu lepas sekali, minggu sebelum sekali. Tapi minggu sebelum ada orang nak masuk ilmu dia. Ditulis peringatan, jangan mandi sambil buang air kecil, akan jatuh hukum jadi tandas bila terbiasa. Saya tak sebut pun seumpama tu, bukan 2 minggu tu saya sebut, walaupun tak bilik mandi orang kencing sekalipun tidak akan dihukumkan tandas, walaupun hancing sekalipun tempat tu. Sebab itu bukan tempat qada hajah, salah guna. Ni dia masuk ni. Ada orang yang seumpama ni, dia nak menambah dia, yang mana 2 minggu tu pasti sebut. Buang air kecil di tempat mandi makruh. Tempat mandi bukan tempat buang air kecil. Tapi kalau dia buang air kecil di tempat mandi, tidak akan dihukumkan tandas walaupun hancing. Ini ditulis peringatan, jangan mandi sambil buang air kecil, akan jadi hukum tandas bila terbiasa. Subhanallah, dia kata. Dia nak jadi nak ni. Tak lama seumpama ni, belok kata. Apa? Inuk mucah. Pada ni. Dah bukan saya sebut dah 2 minggu saya sebut.
Bukan dengan semata-mata buang kencing berak akan jadi tanda. Contohlah, orang tua tu terlantar pakai pamper, kencing berak atas dalam pamper, atas katil tu bertahun-tahun dah. Katil tu ditandah ke? Dah, kencing berak situ je bertahun-tahun, tandah dah katil orang uzur tu. Apa? Dia kencing berak situ hari-hari. Dah. Takkan dia tandah. Sebab atas katil bukan tempat untuk qada hajah, bilik mandi bukan tempat untuk qada hajah. Kalau dia buang kecil sekalipun, takkan dia tandah, walaupun hancing tempat tu sekalipun. Sebab itu bukan tempat untuk qada hajah. Orang salah guna. Cuma saya ingat mengelupahnya, kalau dia kencing masa mandi bawah shower tu contohnya, di situ bukan tandas. Tiba-tiba dia kencing tu menghadap kiblah, dinding di hadapan jauh, lebih dari 3 hasta, hukumnya haram. Waktu saya ingat mengelupah. Sebab tandah lain, tandah menghadap membelakangkan kiblah, walaupun tak ada dinding sekalipun tidak akan dimakruhkan. Sebab itu memang tempat untuk qada hajah. Dia kencing menghadap kiblah ataupun dia buang air besar membelakangkan kiblah, antara dia dengan kiblah langsung tidak ada dinding, tidak dimakruhkan. Macam mana boleh timbul tak ada dinding? Sebab tandah tidak bergantung pada dinding. Fahamlah situ. Bukan kata nak ditandah kena berdinding. Dah. Tak syarat ada dinding. Tapi tempat mandi bukan tandas. Kalau dia kencing ketika mandi contohnya, bawah shower contohnya, dia menghadap kiblah, dia dengan dinding hadapan tu jangan melebihi 3 hasta. Kalau melebihi 3 hasta, hukumnya haram. Sebab dia kencing menghadap kiblah tanpa ada hadangan di hadapan, di tempat yang bukan disediakan untuk qada hajah. Tempat mandi bukan tempat untuk qada hajah. Dia kena faham situ. Waktu saya ingat mengelupah. Tapi kencing di tempat mandi tidak akan dihukumkan tanda, walaupun biasa kencing di situ. Sebab itu bukan tempat yang disediakan untuk qada hajah. Kalau tempat disediakan untuk qada hajah, walaupun belum pakar lagi, tak ada orang kencing berak lagi di tandah tu, hukum di tandah dah. Nanti gitu je. Kalau tempat tu bukan disediakan untuk qada hajah lama mana sekalipun di tempat tu tidak akan dihukumkan tandas. Dia nak ambil mana nak tahulah. Mungkin dia belajar kat lain ke, wallahu alam. Tapi tak payahlah tulis dalam ni. Tak payah canggah lah. Tak nak canggah lah. Lepas tu suruh beringat semua tu. Nak komen, nak tulis, beringatlah. Jangan orang mengajar kata lain, kita pergi tulis perkara lain. Jadi hak kita bicara sekarang ni, sunat diamlah kita sebut dalam tandas, bukan dalam bilik mandi, bukan dalam hammam. Bilik mandi tidak dimakruhkan berkata-kata, bukan tidak dimakruhkan memberzikir, sebab itu bukan tandas, itu tempat mandi. Wa yab'uda wa yastatira, wa yab'uda wa yastatira. Ini atau pada kata an yuqaddima, kita jemuh, dan hendaklah mengambil tempat di kejauhan manusia, dan di samping bertabir pula, mana tertutup. Ada ni. Yang pertama, kata balik pada hak tadi atas, dan disunatkan ini menjauhkan daripada manusia, wa yastatira, dan disunatkan menutupi. Sunat menutupi. Wa yastatira ay wa yundabu an yastatira an a'yunin nasi lima sahha min qawli sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat.
Man atal ghaita falyastatir. Wa yastatira ay wa yundabu, dan disunatkan. Pada atas tu belakang. Wa yundabu ay yuqaddima atas tu. Wa yastatira ay wa yundabu ay yastatira an a'yunin nas, dan disunatkan bahawa menutupi daripada pandangan manusia. Sunat menutupi daripada pandangan manusia. Sunat je, tak wajib. Bolehlah tidak menutupi. Gimana? Boleh tidak menutupi. Sunat menutupi dengan manusia ni pada kiraannya tak ada orang. Ada orang wajib menutupi aurat. Dah kata sunat menutupi, tak ada ni. Kalau ada orang sungguh sunat menutupi, wajib menutupi sebab aurat, pada bukan aurat tu haram. Dah kata sunat ni, makna apa? Tempat tu biar tertutup, walaupun dalam hutang sekalipun, walaupun di dalam kebun tak ada orang sekalipun. Sunat likung lah, macam saya sebut sebelum ni lah. Dia buat gerai tepi sungai, ditutup dengan guni. Sunat gitu. Tapi guni lama-lama panas hujan dia repuk lah. Dia panas hujan dia repuk. Sunat ganti orang lain. Nak tutup daripada pandangan orang di tempat yang tak ada orang. Jangan tempat lalu-lalang orang, lepas tu kecil berok gitu. Jangan faham. Dan ni sunat. Dia semua ni bertabik. Mana bertabik? Dia menutupi. Sunat daripada pandangan orang. Di tempat yang memang tak ada orang sekalipun, tutup molek. Kan bagi orang kan? Gitulah kalau kita kata kau. Kau tidur kau, lah kan. Rumah tak payah buat dinding belakang. Bilik mandi dengan tanda. Siap gitu. Sunat je buat dinding menutupi. Bukan. Kemudian wayah bermudah tu. Sunat dah hendaklah mengambil tempat di jauhan manusia. Sunat kita qada hajah ni biar jauh daripada orang. Sekira-kira orang tak dengar apa benda keluar dan orang tak bangun, sunat kita menjauh. Kalau kita tak boleh menjauh, sunat orang yang ada bersama kita tu menjauh. Kita nak menjauh tak boleh dah ni. Awak pergi jauh sikit lah, nak berok, nak kecing. Suruh orang lain yang menjauh. Sunat menjauh. Kalau boleh lah. Kalau tak boleh, sunat orang yang lain menjauh. Menjauh macam dulu lah. Dulu qada hajah di mana? Dalam hutan. Atau menjauh. Kemudian dalam hutan jauh sangat, dia pun buat tandas dalam tanah dia. Di mana tandas dia buat? Di hujung luk tanah. Ada ni hujung luk tanah, tepi pagar. Itu menjauh. Sunat menjauh. Orang muda ni tak sempat lagi ni. Lampu apa? Air pahit apa? Tak ada belaka tu. Lepas tu ada macam-macam cara lah. Tapi menjauh. Tiba-tiba dah pasal hok menjauh, dia bubuh dalam rumah. Kan ni? Dulu isu tempat qada hajah kencing berok dalam hutan, akhirnya bubuh di hujung tanah. Dia rebut dapur pula dah. Tempat kecil berok, bos sekali ke tempat makan. Jadi dia panggil buat masuk syaitan ke dalam rumah. Ni cerita lama lah. Buat masuk syaitan ke dalam rumah. Sunat menjauh ni orang mungkin tak tahu orang kali, wallahu alam lah. Sunat menjauh ni. Jadi macam mana sekarang? Masuk dalam tandas tu, kalau kecing, kalau berok, bunyi tak keluar. Bunyi.
bau kedok. Boleh bau. Macam mana? Dia sunat menjauh ni bukan pada tempat yang disediakan untuk qada hajah. Adapun tempat yang disediakan untuk qada hajah tidak disunatkan menjauh. La yusannu al-ibadu fil ma'adi, dan tidak disunatkan menjauh pada tempat yang disediakan untuk qada hajah. Pada tempat disediakan untuk qada hajah tidak disunatkan menjauh kerana tidak timbul, tidak rasa malu masa qada hajah pada khalik. Rasa malu. Kalau duduk luar kita masuk dalam tandas, dalam rumah. Duduk luar pula tengah makan. Rasa malu ke nak qada hajat? Tak, khalik ni tak rasa malu. Maka tempat yang disediakan untuk qada hajat tidak disunatkan menjauh. Tempat fil muaddi, pada tempat yang disediakan untuk qada hajat tidak disunatkan menjauh kerana tidak timbul perasaan malu, segan qada hajat, walaupun berhampiran dengan orang, kalau di tempat yang disediakan untuk qada hajah. Ada masalah lah. Maknanya dah saya sebut tadi tu cerita orang lama. Mula-mula ni pangkat punying belaka lah. Tandas tu duduk di tepi pagar, tiba-tiba tandas masuk dalam rumah. Tapi yang berkata-kata seumpama tu pun akhirnya tandas dalam rumah juga. Dia pun dah payah malam-malam ni nak kena berteman. Dah tu pagar, kena bawa lapu lagi lah apa semua. Kalau kena malam-malam tak susah. Jadi untuk mudah buat dalam rumah. Tapi orang kampung buat tak hukum, dia untuk mudah. Tapi timbul tadilah persoalan tadi. Satunya tempat syaitan masuk dalam rumah. Tempat berak dia berdekat dengan tempat makan. Dia begitu. Dia kalau tempat disediakan untuk qada hajah tidak disunatkan menjauh kerana tidak timbul perasaan segang pada khalik. Faham? Daripada dapur akhirnya masuk tempat tidur. Apa tak ada orang tua-tua ni kalau buka je pintu tandas, tutup cepat-cepat, tok nak semayang ni, tok nak baca Quran ni, setan keluar, dia kata. Dia ingat setan keluar ke pintu. Setan keluar pintu, tutup pintu rapat-rapat, setan masuk rumah kita. Dia ingat setan tu macam dia berkali. Setan ni jisim yang latih, jisim yang halus, bukan jisim macam kita. Nak tutup cepat-cepat, tutuplah. Nak tutup cepat-cepat, tutuplah. Tapi jangan sampai kena marah. Dia nak ibadat, sekejap-kejap masuk tandas, sekejap masuk tandas, buka, lambat pula tutup pintu. Dia nak ibadat ni tu. Jadi anak cucu buka pintu tandas, lambat tutup. Jadi ganggu ibadat dia, sebab setan keluar. Dia kata gitu. Kemudian sunat menjauh juga kalau kita nak meludah. Sunat menjauh juga kalau kita nak meludah. Nak kita nak keluar kohok, lagilah sunat menjauh. Jangan dekat dengan orang. Kejap-kejap tu diludah. Orang dengar geli. Bulan puasa pula, kadang-kadang subuh-subuh. Lepas tu diludah pula, ludah ikut pintu nakuh. Cermin nakuh, cermin nakuh, kenal cermin nakuh? Cermin nakuh tu diludah ikut celah tu. Ludah ikut celah tu sekalipun berat juga pandak ni, berat. Lepas tu diludah tu jatuh ke mana? Luar tu jatuh atas ming, bukan jatuh dalam lokang, bukan jatuh atas tanah. Ni. Akhirnya orang lain rasa geli, segang. Dia kena menjauh. Meludah menjauh, nak keluar kohok lagilah menjauh. Sekarang ni nak qada hajah sunat menjauh, di tempat yang bukan disediakan untuk qada hajah. Tempat disediakan untuk qada hajah tidak disunatkan menjauh kerana tidak timbul perasaan malu segang pada khalik.
wa alla yaqdiya hajatahu fi ma'in mubahin raqidin malam yastabhir. Ini pun termasuk adab yang disunatkan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahmina famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.